lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Hadis riwayat Muslim nombor 4918. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية وهو ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. Telah disampaikan kepada kami oleh Abu Tahir, telah dikhabarkan kepada kami Ibn Wahbin, telah dikhabarkan kepada kami Muawiyah, dan dia adalah Ibn Salih, daripada Rabi'ah bin Yazid, daripada Abi Idris Al-Khawlani, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahawasanya baginda bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Setiap doa seorang hamba itu akan sentiasa diterima, yakni Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menerima doa hamba-hambanya. Maksudnya setiap daripada kita, apabila kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Cuma bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu terletak kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tak tercapai di akal kita. Tuan-tuan, bila sebut tentang Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa hambanya, kita nak faham dengan cara logik mudah kita sebagai seorang manusia. Kita semua melalui zaman kanak-kanak kita, ketika kita minta dengan mak ayah kita nak itu nak ini, dan kita rasa frust bila mak ayah kita tak tunaikan, kita melihat seperti mak ayah kita nak sekat kita, nak halang kita, nak kongkong kita, sedangkan kita tak tahu apa yang mereka fikirkan untuk kita. So that is how logically kita nak faham bagaimana kalau mak ayah kita tu bila kita dah besar baru kita sedar, nasib baiklah mak ayah aku buat aku macam ni dulu, nasib baiklah mak ayah aku jaga aku macam ni dulu. Bila level mak ayah yang manusia itu pun kita dah merasakan sesuatu yang sangat indah, memori yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Ini kan pula Tuhan yang maha menciptakan dan maha memiliki kebijaksanaan. Tentunya bila Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita, Allah Subhanahu wa taala ada cara tersendiri yang langsung kita tak boleh nak faham pun bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memperkenankan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan kita. In term of kita meminta duit yang banyak, meminta kekayaan, meminta harta, meminta kesihatan, banyak cara yang Allah Subhanahu wa taala boleh kurniakan sebagai satu tanda penerimaan akan permintaan kita. Cuma kita ada sifat tergesa-gesa, dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, malam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Selagi mana orang yang berdoa itu, orang yang meminta itu, dia tidak malam yad'u bi ithmin, dia tidak meminta dengan sesuatu yang buruk, yang bersifat dosa, aw qati'ati rahim, ataupun dia meminta untuk diputuskan silaturahim, tali persaudaraan. Dalam doanya dia tidak minta, ya Allah bagilah aku bini orang tu, ya Allah bagilah orang tu jatuh dalam longkang, ya Allah bagilah dia jatuh motor, ya Allah biarkan dia kena langgar kereta. Yang ini takkan diperkenankan. Au qati'ati rahim, ataupun dia itu yang berdoa itu dia meminta supaya diputuskan tali persaudaraan. Ya Allah tolonglah, ya Allah aku tak nak dah dengan kakak aku ni, aku tak boleh, ya tolonglah putuskan tali persaudaraan kami, ya tak boleh, ya Allah aku tak bolehlah bersaudara dengan orang ini, tak boleh. Tuan-tuan dan puan azakumullah, doa-doa ini adalah doa-doa yang automatically disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah doa yang ditolak. Malam yasta'jil, dan selagi mana seorang yang berdoa itu dia tidak tergesa-gesa, dia tidak tergesa-gesa dalam doanya, dia berdoa dan dia tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal isti'jal, apa yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa dalam doanya? Adakah kita tak boleh doa, ya Allah esok bagilah aku lulus exam, ya Allah bagilah, tolonglah datangkan keajaiban esok, bagilah aku lulus proposal aku untuk syarikat aku ni, ya Allah tolonglah esok jadikanlah ramai pelanggan masuk kedai runcit aku? Adakah itu yang dimaksudkan isti'jal? Inilah yang ditanyakan oleh para sahabat. Maksudnya doa ni kena doa 10 tahun lagi ke, ataupun kena minta, ya Allah
pandai-pandailah engkau cari masa untuk bagi aku ramai pelanggan. Adakah begitu? Ini yang ditanyakan. Maka kata Nabi SAW, qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalika wa yada'u ad-du'a. Kata Nabi SAW, doa yang tergesa-gesa adalah apabila seseorang itu berdoa, kemudian dia mengatakan, qad da'autu, aku dah banyak berdoa, wa qad da'autu, dan aku dah selalu lagi berdoa, ulang-ulang doa aku, falam ara yastajibu li, tapi aku tak nampak pun Allah perkenankan doa aku, fayastahsiru, sehinggalah akhirnya orang yang berdoa ini, yang dia mengatakan hal ini, dia berputus asa, fayastahsir inda dhalik wa yada'u du'a, dan akhirnya dia berhenti berdoa. Maksudnya di sini tuan-tuan, bukan tergesa-gesa itu bermaksud tak boleh doa untuk segera diperkenankan. Ya Allah, kejap lagi aku nak turun ni, engkau selamatkanlah aku daripada jatuh kat tangga tu. Yang itu boleh, tidak termasuk dalam kategori tergesa-gesa. Ya Allah, bulan depan bagi aku menang tender, aku boleh dapat projek tu. Itu tidak dikira sebagai tergesa-gesa. Tergesa-gesa adalah apabila dia berdoa, kemudian dia kata, aku dah doa dah, aku dah banyak doa dah, aku dah selalu doa dah, sehinggalah aku tak nampak pun yang Tuhan perkenankan. Fayastahsiru li inda dhalik, sehingga dia berputus asa dengan usahanya itu, yakni doa, wa yada'u du'a, dan sehinggalah dia meninggalkan untuk berdoa, tidak lagi berdoa. Melalui hadis yang pendek ini kita dapat belajar tentang disiplin seseorang yang berdoa. Bagaimana kita meletakkan pengharapan kita sebagai hamba kepada Tuhan yang Maha Bijaksana. Nabi SAW sendiri menyebutkan, la yazalu yustajabu lil abdi. Semua permintaan hamba itu diperkenankan. Maka percayalah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah sia-siakan permintaan kita. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu Wa Taala pasti sentiasa ada plan. Allah Subhanahu Wa Taala itu penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya. Satu hari bila Nabi SAW bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menguruskan tawanan-tawanan perang, di sana adanya seorang ibu yang mana ibu itu mendapati ada anak bayinya. Maka dia segera berlari ke arah bayi itu dan diambil bayi itu lalu disusukan. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apa yang kalian lihat dengan ibu ini? Adakah kalian sangka ibu ini akan mendapatkan anaknya lalu mencampakkan ke dalam api kerana mereka dalam situasi tawanan perang? Maka kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, melihat kepada ibunya berlari mendapatkan anaknya dan kemudian menyusukan anaknya, tentu sekali ibu ini sangat sayangkan anaknya walaupun beliau dalam keadaan ditawan dalam perang. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, mustahil ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah bahawasanya seperti mana yang kalian lihat cintanya dan sayangnya ibu ini kepada anaknya, tentu sekali Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi hambanya berbanding ibu ini menyayangi anaknya. Kita belajar hari ini tentang disiplin, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa para hambanya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita supaya tidak meminta kepada keburukan dan juga meminta untuk diputuskan tali persaudaraan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan supaya kita tidak tergesa-gesa dalam doa melalui kalam Nabi SAW yang sahih dalam riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u